Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Insight Talk. Anda bersama saya Nabia Hamid. Kita bersiaran langsung di Facebook The Malaysian Insight dalam program Bual Bicara yang mengupas isu-isu semata dan politik tanah air. Baiklah, genap setahun pada 14 September lalu, Piagam Muafakat Nasional termeterai iaitu jalinan kerjasama di antara PAS dan juga UMNO. Persoalannya di sini, adakah Muafakat Nasional mampu memperkasakan agenda rakyat dan adakah mereka bersedia untuk berjuang sekiranya PRU 15 diadakan bila-bila masa. Dan tajuk kita hari ini ialah, dalam Insight Talk hari ini ialah Hala Tuju Muafakat Nasional menuju PRU 15 bersama tetamu istimewa kita hari ini iaitu Tan Sri Tengku Razili Hamzah. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Tengku kerana sudi bersama dengan kami. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, Tengku, mungkin sebelum saya tanya kepada soalan yang pertama, saya nak ajak ataupun saya alu-alukan penonton di Malaysia Insight yang sedang menonton di Facebook kami, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh ajukan di ruangan komen. InsyaAllah jika ada kesempatan saya akan bacakan secara terus dan kita akan tanyakan secara terus kepada Tengku hari ini. Baik Tengku, untuk soalan yang pertama, mungkin Tengku kita lihat Muafakat Nasional ini, piagamnya telah ditandatangani tahun lalu dan genap setahun. Bagi pandangan Tengku, macam mana sokongan rakyat terhadap Muafakat Nasional sekarang? Ya, di peringkat atas nampaknya terjalin baik, kerjasama dan nampak mulai menanam persefahaman antara dua golongan pimpinan kedua buah parti yang besar daripada orang Melayu, orang Islam di negara kita. Dan kita berharap cadangan ini akan membuah suatu pakatan yang realistik, yang benar-benar boleh dijalinkan sebagai satu keluarga yang besar. Selama ini PAS dengan UMNO bergaduh tak berhenti-henti sehingga bercerai-berai. Masjid pun tak boleh diguna oleh satu kumpulan apabila ditegah oleh satu kumpulan yang lain. Kadang-kala terpaksa mengguna imam berlainan. Betul. Dan ada yang kata tak sah nikah dan sebagainya. Jadi kita berharap ini semuanya akan mereda perasaan seumpama itu supaya dapat kita kembali berbaik-baik dan bersahabat dan berkeluarga semula. Dan ini satu percubaan politik. Dan memang tahulah bukanlah sesuatu yang mudah kerana pengikut-pengikut kita barangkali ada setengahnya masih berpegang kepada cara yang lama dan mungkin belum lagi dapat menyedari tentang apa yang patut dilakukan oleh mereka. Jadi saya rasa dia memakan masa sedikit untuk kita sampai ke bawah menerangkan falsafah di sebalik kita mengadakan kerjasama dan persefahaman yang cuba nak diusahakan bersama. Cakap mengenai bercerai-berai yang setelah banyak kali kata bersama UMNO dengan PAS, macam sewaktu kalau tak silap saya 1989, 30 tahun yang lalu, Semangat 46 juga bersama dengan PAS. Dan selepas itu biasalah ada juga kerjasama bertukar, PAS bersama juga dengan Pakatan Rakyat dan kemudian bersama Muafakat Nasional. Jadi kira adakah kali ini kerjasama ini Tengku yakin ia lebih solid atau macam mana? Dalam temu bual saya dengan banyak pihak, termasuk akhbar-akhbar tempatan, saya telah nyatakan dengan ikhlas dan terus terang bahawa ia bergantung kepada keikhlasan. Bukan saja para pemimpin yang menganjur perpaduan seumpama ini, tetapi peringkat bawah pun mesti menjalinkan dengan perasaan yang mahu kepada persahabatan yang tulen. Jadi kita tidak main politik dalam soal ini. Ini walaupun diasaskan oleh dua buah parti politik yang besar, tetapi tujuannya adalah untuk menjalinkan hubungan yang betul-betul rapat, yang betul-betul dapat dipadukan di perangkat rakyat. Jadi kita berharap kita hentilah
perbalahan, silap faham dan sebagainya antara kedua kumpulan ini. Kerana dia telah menjejas perpaduan seluruh rakyat dan telah juga menyebabkan meninggal kesan yang tak baik kepada kehidupan rakyat sendiri, termasuk ekonomi dan sebagainya. Tengku, cakap mengenai muafakat nasional ini, baru-baru ini seperti mana kita maklum, Bersatu juga menyertai muafakat nasional, dan Tengku antara orang yang lantang mengkritik muafakat nasional jika terlari kepada sasarnya. Jadi bagi pandangan Tengku, teguran Tengku terhadap Bersatu itu yang mempertimbangkan untuk membuka keahlian kepada bukan Melayu. Kerana kita tahu muafakat nasional ini dia punya asas perjuangan dia Melayu dan Islam. Yeah. Jadi bagaimana dengan teguran itu? Ya, saya tidak menegur, saya hanya meluahkan pandangan orang bawah yang telah disampaikan kepada saya. Apalah saya ni? Saya bukan berkedudukan, mempunyai pengaruh yang luas. Cuma saya menyampaikan apa yang sampai kepada saya, perasaan orang bawah. Nampaknya mana-mana saja orang bawah tak setuju Bersatu diterima bersama di dalam muafakat nasional. Oleh kerana kita dengar macam-macam cerita mengenai Bersatu ditubuh nak jatuhkan Barisan Nasional. Macam mana kita boleh terima dia masuk dalam keluarga kita? Betul. Dia adalah pihak musuh kita dan pecah belahnya kita kerana orang-orang dia pula mencuri orang kita yang sudah dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya yang lepas. Ramai berbelas orang juga yang dia curi. Tak berapalah orang tu. Dan kita ucap selamat tinggal kepada mereka. Dan sekarang nak duduk semeja dengan kita. Ini pengkhianat bagi orang bawah. Itulah mereka menganggapnya. Dan baru-baru ini saya dengar khabar kerana jalinan mereka dengan golongan-golongan lain, mereka nak bersama dalam satu pakatan yang ada wujud di antara dua buah parti Melayu dan Islam yang terbesar dalam negara. Nak bawa masuk Bersatu yang sekarang isytihar buka pintu kepada bukan Islam, bukan Melayu. Macam mana dapat kita menyesuaikan kedudukan kita dengan satu buah parti yang kecil, parti yang belum lagi mempunyai asas yang kokoh. Betul, ada di antara pemimpin mereka menjadi orang yang berkuasa dalam negara. Tetapi itu soal nombor dua bagi kita. Kuasa ni terpulang kepada rakyat. Kalau rakyat tarik, tak adalah kuasa. Macam kita Barisan Nasional juga. Dulu kita berkuasa, tapi rakyat tarik balik kuasa, kita tak berkuasa. Tetapi kita berakar umbi, kita berpengaruh. Betul. Di mana-mana saja kita pergi, ada UMNO, ada mereka yang ada kaitan dengan kita. Setiap apa yang kita lihat dalam negara ini adalah bekas atau berkesan daripada tindakan politik kita yang meninggal banyak kebaikan untuk rakyat seluruh. Jadi kita tak berapa nak terima muafakat nasional. Saya menyuara ini bukan untuk diri saya, untuk ahli-ahli UMNO tu yang tidak senang hati. Kerana ini musuh kita. Macam mana kita nak semeja? Ada setengah orang kata macam mana kita nak terima ular lidi, nak masuk dengan nak berkawan dengan ular sawa. Saya masih ingat lagi kenyataan Tengku itu di Parlimen. Jadi macam mana boleh kita terima ular lidi nak masuk berkawan dengan ular sawa? Bukanlah kita pandang rendah kecil besar. Tetapi standard tu mestilah kalau nak bersama, kita boleh bersama. Tetapi ukuran tu mesti mengikut piawaian yang boleh diterima oleh masyarakat. Barulah ahli-ahli kita boleh terima. Kita takut berlaku pecah belah pula selepas ini. Maknanya kalau Bersatu betul-betul ikhlas untuk menyertai muafakat nasional, Bersatu ni tidak boleh langsung mempertimbangkan membuka keahliannya. Kita asaskan muafakat nasional berdasarkan pada dua parti, PAS dengan UMNO. Kita nak menyelesaikan susahnya kita ada hubungan antara dua kumpulan besar ni. Tak timbul pun kita cadangan nak adakan Bersatu atau pihak yang lain. Bukanlah kita tak mahu siapa-siapa masuk. Kita kira cukuplah kita Melayu berpecah. Banyak sangatlah parti yang kecil-kecil ni. Jadi kita tumpu kepada
perpaduan yang boleh diwujud antara UMNO dengan PAS dengan pengikutnya. Okey. Tunggu, bercakap mengenai politik parti berasaskan kaum. Tengku juga saya kira lebih daripada 10 penggal telah berada di Gua Musang, antara wakil parlimen yang paling lama di Malaysia ini. Maknanya Tengku orang kata yang terlama dalam dunia. Ya, jadi macam kalau kita lihat Tengku, menjelang 2020 ini sudah masuk tahun 2020, adakah parti berasaskan kaum ataupun politik perkauman itu masih relevan atau macam mana, atau kita boleh saya rasa bergantung kepada corak perjuangan yang dibawa. Kalau kita tengok kepada sejarah, UMNO diasaskan oleh orang-orang Melayu. Kebetulan orang Melayu adalah rakyat raja-raja ketika itu. Orang lain tidak ada kerakyatan walaupun dia tinggal di sini. Baik orang Cina, orang keturunan India, dia bukan rakyat sesiapa. Dia datang bekerja di sini atas kerahan ataupun jemputan pihak British yang berkuasa di negara kita ketika itu. Tetapi kita sudah pun menjadi rakyat kepada raja-raja masing-masing. Jadi kitalah yang menubuhkan UMNO untuk nak menjaga maruah bangsa kita, nak menjaga maruah raja-raja kita. Apabila kita bergerak menentang Melayu Union, Kongres Melayu yang diadakan oleh orang Melayu ketika itu dalam tahun 46 dengan tujuan itu. Betul. Nak menegakkan kedudukan orang Melayu di negaranya. Jadi kita menghadap raja-raja kita, tapi mereka yang lain tidak mempunyai raja pada ketika itu kerana dia tidak pun rakyat negara kita. Jadi ini bezanya. Jadi kita bukanlah bergerak semata-mata kerana bangsa kita, kerana keturunan kaum kita. Tidak. Kita berrupa atau berbentuk perjuangan kebangsaan untuk menuntut kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan. Berbagai-bagai kita telah buat. Dan kita bina jalan bukan untuk orang Melayu saja. Betul. Kita bina jalan untuk semua pihak. Kita buat sekolah untuk semua pihak. Bukan untuk orang UMNO ataupun orang Melayu semata-mata ataupun orang Islam. Tak, ia terbuka kepada semua. Jadi itu pandangan sempit. Walaupun diasas sebagai parti Melayu, terbuka kepada orang Melayu kerana kita adalah rakyat kepada sultan-sultan yang ada dan kita sah menjadi rakyat negeri ini di ketika itu, dan kita berhak menubuhkan parti kita sebagaimana direstui oleh Sultan Johor ketika kita tubuh UMNO dahulu. Jadi inilah sejarahnya. Dan dia masih relevan selagi kita berjuang untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat, dan kita ambil kira perkembangan sekitar kita, perkembangan di dunia, supaya kita tidak ketinggalan zaman dalam apa bentuk tindakan yang kita buat. Kita mesti selalunya mengikut aliran peredaran zaman, dan kita tidak irrelevant, kita memang relevan. Baik, kita baru sahaja 5 minit bersiaran. Saya nampak ada banyak betul komen Tengku. Saya bacakan. Okey, saya bacakan. Esmi Rakyat. Assalamualaikum Yang Mulia Tengku Razali. Saya Esmi Rakyat, akar umbi UMNO. Soalan saya, kenapa MP UMNO tidak menarik sokongan kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya parlimen dapat dibubarkan? Sedia maklum, akar umbi UMNO tidak menerima molek. Ni mesti Kelantan ni, Kelantan. Menerima molek penyertaan PPBM ke dalam muafakat nasional. Itu rata-rata orang bercakap yang tak setuju dengan Parti Bersatu yang dipimpin oleh Muhyiddin ni untuk menganggotai muafakat nasional. Dia orang lebih suka muafakat nasional menerima kumpulan Melayu yang menyertai sama ada UMNO ataupun PAS, supaya tak banyak lagi serpihan-serpihan yang perlu dikutip oleh kita untuk bersama dalam gerakan besar ni. Betul. Okey, saya bacakan lagi Tengku. Hidup kuli. Ada ni. Tanah Melayu, patut parti Melayu yang berkuasa. Ni. Okey, tinggalkan parti bunga ini. Okey. Sekejap saya baca yang bawah. Cukuplah muafakat nasional sudah ada kekuatan tersendiri. Okey, ni komen kita nak soalan.
Sebentar, okey. PPBM dan PAS secara tidak langsung telah menerima bukan Melayu secara corak perubahan memerlukan seumpama itu. Oh, ini pandangan daripada Alex Pandian. Yeah. Okey, tak apa, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Cakap mengenai bersatu tadi kan Tengku. Sebelum ni kita pernah mengadakan Insight Talk juga dengan Datuk Seri Mukris yang sekarang Presiden Pejuang. Beliau mengatakan sekiranya bersatu masih lagi bersama UMNO dan juga PAS, bersatu akan pupus katanya. Bersatu akan dibuli. Jadi apa pandangan? Saya bukanlah ahli nujum. Saya tak boleh cakap apa nak berlaku selepas pilihan raya akan datang ni. Tetapi kalau kita lihat kepada apa yang berlaku kepada Pakatan Harapan dalam mana bersatu menjadi anggotanya, jelas sekali rakyat telah menolak Pakatan Harapan. Itu sebab telah mengalu-alukan penubuhan kerajaan baru. Dan kita menyokong penubuhan kerajaan baru ini sehingga kepada penyelesaian krisis yang dihadapi oleh rakyat. Kita tak mahu krisis berpanjangan kerana menyusahkan kehidupan rakyat. Jadi kita menyokong setakat itu. Itu sebab kita rela orang-orang kita diambil menjadi menteri supaya boleh membantu kerajaan yang baru ditubuh. Tapi itu saja. Tetapi kita nak supaya pilihan raya umum diadakan supaya mandat dapat diserah balik kepada rakyat dan rakyat membuat ketentuan siapa yang dia nak memimpin negara ini. Dan kita tak mahu keputusan berakhir dengan tak ada satu parti pun berkuasa di parlimen. Sehingga kan kita tak boleh buat keputusan yang boleh beri faedah kepada rakyat. Umpamanya, sekarang ini orang pandang kepada kerajaan kita sebagai kerajaan yang tidak stabil. Bila masa boleh jatuh, boleh dijatuhkan. Jadi oleh kerana itu, modal taklah masuk ke dalam negara kita. Jadi bila modal tak masuk, kemungkinan kita tak boleh wujudkan peluang-peluang pekerjaan. Kita banyak muda-mudi, orang yang kehilangan pekerjaan kerana COVID-19 dan banyak masalah lain yang lain. Dan kita tak boleh biarkan keadaan ini berlarutan. Kerana orang kita mesti diberi pekerjaan, mesti diasuh mereka dalam kemahiran-kemahiran tertentu supaya kita dapat tingkatkan daya pengeluaran rakyat kita dan negara kita. Kerana kita mesti bersaing dengan negara luar di sana. Jadi kalau kita asyik tunggu bergantung kepada nasib, kita tak perlu bermain politik, tak perlu kita memegang kuasa. Kita nak kuasa, nak guna supaya boleh memberi faedah kepada rakyat kita, terutama sekali muda-mudi yang sekarang ini, generasi sekarang sudah terpelajar, sudah mempunyai pendedahan kepada berbagai-bagai pengalaman. Dan kita nak guna kebolehan mereka untuk bangunkan negara ini lebih maju daripada dulu, lebih maju daripada negara-negara serantau. Tengku, cakap mengenai PR15 tadi, bila sebenarnya waktu terbaik untuk dibubarkan parlimen? Saya kata sekarang. Sekarang. Tapi banyak orang barangkali tak setuju. Saya kata sekarang kerana saya nak, kalau boleh, berusaha nak jemput seberapa banyak orang datang melabur dalam negara kita. Saya tengok banyak orang kita susah nak hidup. Nak cari kerja pun susah. Satu kerja kosong, 1,000 minta. Saya tak mahu keadaan ini berterusan. Maknanya PR15 ini akan memberikan penyelesaian terhadap kerajaan kita harap yang stabil. Gitulah. Kita harap gitu. Kita harap gitu. Tengku, kalau kita lihat pada Tengku juga adalah bekas Menteri Kewangan sebelum ini. Jadi pandangan Tengku, kita cakap mengenai pandemik COVID-19. Sebenarnya apa penyelesaian yang untuk daripada segi secara menyeluruhnya? Macam mana nak menyelesaikan dan pembangunan negara ini kalau ikutkan? Kita tukar sebab cakap pasal COVID tadi kan. Soalan tu pendek dan rekas, tetapi jawapannya banyak yang kena saya cedok dan memenuhi supaya dapat saya jawab dengan baik. Tetapi kesimpulannya, benda ini bukan mudah.
Kerana kalau bercakap dari segi coronavirus yang melanda dunia dan menyebabkan kerajaan terpaksa bertindak, mana-mana kerajaan bertindak untuk mengawal pergerakan rakyat kerana jangkitan penyakit ini. Dan kita tidak tahu siapa nak dijangkiti. Kerana bukan soal penyakit ini tak boleh dikawal dan kerana jangkitan itu tak boleh dirawati oleh kita. Tetapi soalnya kita tak ada orang nak merawat mereka di hospital-hospital. Berapa banyak hospital nak kita ada? Kalau ribu-ribu jatuh sakit, kita tak ada jururawat yang bilangan yang cukup untuk nak jaga, nak rawat orang yang sakit. Itu sebab kita terpaksa kawal pergerakan rakyat supaya tidak membebankan mereka yang terpaksa berada di front line. Sekarang ini mereka tak tidur, tak cukup rehat, tak cukup berbagai-bagai. Oleh kerana terpaksa menumpu masa kepada mereka yang sakit. Dan kita tak mahu membebankan masyarakat seumpama ini. Jadi soal ini satu. Dan sekarang ni kita tak ada vaksin, tak ada ubat. Tak ada vaksin ubat. Belum ada ubat yang ditemui di China juga tidak memberi kesan yang baik. Sesudah menjalankan ujian, orang yang diuji itu ada penyakit pula. Begitu kesan juga yang ubat yang dapat dikaji selidik di Oxford University juga tidak memberi kesan yang baik. Jadi tak boleh kita nak guna. Dan antara negara-negara maju, Amerika Syarikat terutama sekali, nak monopolikan semua ubat ini. Tak nak bagi ke negara-negara yang sedang membangun seperti kita. Itu satu dia tak juga. hanya untuk kumpulan negara-negara yang bersahabat dengan dia sahaja. China pun dia ada kepentingan dia. Jadi apakah kerjasama antara negara-negara di dunia sekarang? Apakah kita ni bukan manusia? Kita mesti juga diubati. Kalau kita tak dapat rawatan, penyakit itu akan berjangkit. Akhirnya dia juga akan dijangkiti. Jadi tak boleh menyelesaikan masalah. Soal ekonomi ada soal luas. Oleh kerana halangan-halangan ini tak dapat kita nak majukan masyarakat kita dengan pembangunan. Seperti yang kita faham. Okey. Kita ke soalan penonton Tengku. Abdul Halim, sejauh mana UMNO sudah berubah seperti mana disebut MP Kinabatangan? Soalan yang kedua, sekejap. Soalan ketiga dengan empat, Nik Aminuddin, siapakah calon Perdana Menteri yang Tengku rasakan boleh diangkat dari UMNO untuk PRU akan datang? Faktor calon PM jadi penentu juga. Itulah kelebihan yang ada pada Bersatu, faktor PM Muhyiddin, walaupun mereka tiada akar umbi. Buhun pandangan. Banyak betul soalannya Tengku ni. Nak komen UMNO sudah berubah. Berubah. Sememangnya UMNO berubah-ubah. Tetapi dia terpulang kepada barisan pimpinan. Barisan pimpinan mesti terdiri daripada orang yang bersikap terbuka, yang mempunyai pandangan yang inklusif, yang senantiasa memikir soal rakyat, tidak soal diri kita ataupun soal kepentingan kita. Jadi ini yang dituntut oleh rakyat, tidak lagi apa yang dimomok-momokkan oleh rakyat, mengatakan kita ni memikir banyak soal diri, soal kelompok kita dan sebagainya. Itu tak boleh kita amalkan lagi kerana ini tak disukai rakyat. Saya sedar dan saya rasa ramai di antara pemimpin UMNO sedar. Barangkali ada segelintir pemimpin kita yang barangkali sudah tersalah bawa dan itu boleh kita baiki. Masa depan berdasar kepada dasar perjuangan yang dibawa oleh kita. Kita tengoklah di Malaysia. Di Malaysia sejak kita belum merdeka sampai sekarang, macam-macam kemudahan telah kita buat. Tapi walaupun kita cakap hal ini, orang pandang rendah. Tak memikirkan apa yang dilakukan oleh kita semasa kita berkuasa dulu berfaedah kepada rakyat. Tetapi rakyat kita sekarang berbeza dengan dulu. Boleh membaca, boleh pergi ke sekolah tinggi, boleh masuk universiti,
bahkan kita cukup megah dengan kejayaan-kejayaan izinan Tuhan. Kita semua telah lakukannya. Bukanlah kita nak salah guna kedudukan kita. Rakyat adalah barangkali yang sakit. Kita ada undang-undang mengawalkan orang yang tidak ikut apa yang dikehendaki oleh rakyat. Dan kita akan perbetul tak berjalan. Itu komen kedua pula. Komen yang kedua. Siapakah calon? Saya rasa itu terpulang kepada rakyat sendiri. Rakyat akan menentu siapakah yang layak memimpin mereka. Kita tak boleh menentukan sendiri. Boleh kita kata Mr. A, Mr. B, Mr. C, tetapi akhirnya rakyat yang akan memilih. Orang yang dipilih untuk menjadi wakil rakyat dan bilangan yang terbanyak boleh mengusulkan salah seorang, itu pun belum pasti kerana dia mesti ikut perlembagaan dan perlembagaan kata agung yang akan memilih seorang yang difikir boleh mendapat sokongan yang terbanyak dalam Dewan Rakyat. Itulah calonnya. Tapi kalau ikut pada formula pemilihan Perdana Menteri, kalau kita ikut secara 6 dekad Barisan Nasional, Presiden yang menjadi Perdana Menteri. Itu adalah formulanya kan? Kerana kita mempunyai majoriti dalam Dewan Rakyat. Jadi secara automatik, ketua parti yang mempunyai bilangan terbanyak dalam Dewan Rakyat dengan sendirinya akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi macam mana rakyat mahu memilih tu Tengku kalau ikut pada situ? Sokong UMNO banyak-banyak. Semua pilih UMNO dan kita dapat berkuasa balik, insya-Allah kita akan pilih orang yang baik. Maknanya dalam formula dalam UMNO itu perlu dikekalkan presiden ataupun macam mana? Boleh juga ini terpulang kepada rakyat. Terpulang kepada rakyat. Tak semestinya presiden. Terpulang kepada rakyat. Dan rakyat boleh bagi gambaran apakah jenis manusia atau pemimpin yang dikehendaki oleh mereka. Dan saya rasa UMNO begitu sensitif kepada pandangan rakyat. Dia tidak buat ikut suka hati dia sepanjang masa. Okey, Tengku. Cakap mengenai kita dah cakap mengenai UMNO dan juga Bersatu. Sekarang ni kita nak beralih kepada PRN Sabah. Kita sentuh sedikit. Kalau kita lihat berlakunya 17 kerusi pertembungan berapa penjuru melibatkan PN dan juga BN di 17 kerusi. Jelas sekali maknanya tidak ada kata sepakat. Masing-masing nak dahulukan calon masing-masing. Maka bertembunglah antara mereka. Yang saya rasa ini satu keputusan yang tidak bijak. Kerana akhirnya kita akan berkelahi sama kita. Sudah tentu dah akan ada perasaan tak senang hati antara satu dengan yang lain. Apabila berkempen, tahulah mulut manusia bercakap lebih sedikit ataupun kurang sedikit. Jadi ini semuanya membawa kepada perpecahan yang tak diundang, yang tak patut berlaku. Tengku rasa macam mana dengan kemenangan BN di Sabah nanti? Susah nak ramal juga, susah nak ramal. Bukan berarti pihak sebelah sana akan menang, belum tentu. Tetapi kita dalam pakatan kita pun masing-masing bertarik tali, masing-masing nak jadi pemimpin. Tetapi calon ketua menteri pun ada dua kan? Itu karut semua tu. Biarlah kita menang dulu, biar kita menang dulu dan kita berpakatlah sama-sama kita berbisik-bisik tengok siapa yang layak untuk memimpin rakyat, bukan memimpin kita saja. Tengku, jika kita lihat trend kesepakatan ini membawa kepada PRU15, bagaimana? Bersatu pun ada, nanti UMNO pun ada, macam mana tu? Ya. Dia akhirnya rakyat yang akan menentu. Sebagaimana saya terang tadi, apabila kita nak memilih siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri, mesti suka tak suka kita ikut perlembagaan.
perlembagaan telah memberi panduan kepada rakyat dan kepada kita. Agung sendiri akan campur tangan. Kerana Agung akhirnya akan menentu siapa yang layak untuk memimpin rakyat dia. Okey, itu mengenai PRN Sabah, dan kita nak tanya sikit isu semasa politik. Baru-baru ni banyak dibangkitkan mengenai hubungan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Dr. Mahathir Mohamad. Kalau kita lihat pengakuan daripada Datuk Mukri sendiri bahawa Dr. Mahathir dan juga Anwar ini masih lagi sebenarnya ada lagi rasa-rasa pergaduhan yang tidak ditunjukkan, tapi sebenarnya ada lagi yang berlaku di sebalik itu. Daripada pandangan Tengku sendiri, Tengku sudah lama mengenali mereka juga. Apa pandangan Tengku tentang pertelagahan dan pertelingkahan mereka ni? Saya rasa ini terbiak lama dia orang. Masih tak dapat tinggal. Jadi tak perlu saya komen sebenarnya. So maknanya ini memang adakah ia dapat diselesaikan ataupun macam mana sebenarnya? Kalau rakyat akan selesaikan. Kan? Rakyat akan selesai. Apabila ada pilihan raya, rakyat akan matikan segala-galanya dan akan hidup apa yang dikehendaki oleh rakyat. Itu dah tabiat lama pula. Saya pula kata tabiat lama daripada saya rasa dah 20 tahun, lebih pada 20 tahun kan. Okey. Jangan kalau rakyat tak bosan, rakyat galak lagi lah. Okey. Cakap mengenai parti DAP, apa pandangan Tengku? DAP dulu dan DAP sekarang? Sama aja. Sama macam mana tu? Sama aja. Dari segi apa? Cuma lain orang memimpin, itu saja. Tapi asasnya perjuangan DAP tidak berbeza dengan perjuangan yang dibawa olehnya selepas dia menjadi serpihan kepada PAP Singapura. Itulah yang dibawanya. Dan dia slogan Malaysia tu belum dapat dipadamkan dan masih dilaungkan untuk menarik ramai orang-orang yang menyetujui dengan cara dia olahkan perjuangan berdasar kepada Malaysia. Tapi kalau kita lihat Tengku, banyak calon-calon muda daripada Melayu juga di AP ni. Sebab kita pun ada juga temu bual dengan anak-anak muda yang kata ahli majlis lah yang berpotensi untuk dinaikkan sebagai calon. Jadi mungkin adakah itu salah satu ruang kepada DAP ni untuk membuka lebih luas lagi dia punya politik. Mungkin. Tapi terpulang kepada anak-anak Melayu yang muda yang tertarik dengan apa yang ditawar oleh DAP. Kerana kalau mereka fikir mereka boleh menguasai DAP, baguslah. Jalankanlah. Tapi jangan dijadikan alat untuk kumpulan dalam DAP nak menguasai orang Melayu ataupun negara ini. Jadi saya rasa pandai-pandailah. Saya nak nasihat secara langsung tak dapat. Tetapi itulah pesanan saya. Kalaulah dia orang beringat dan fikirkan ini asalnya tanah Melayu dan memikirkan bahawa tiada tempat lain lagi orang Melayu boleh pergi kecuali inilah tanah pusaka kita. Okey, cakap mengenai anak muda Tengku, sebelum ini kita tahu YB Said Saddiq juga yang mahu menumbuhkan parti anak muda. Kalau ikutkan pada Tun M, katanya parti tersebut susah nak dapatkan tarikan. Bagaimana saya nak dengar juga apa pandangan daripada Tengku sendiri mengenai itu? Saya nampaknya nak setuju dengan pandangan yang Datuk Tun Dr. Mahathir kemukakan. Kerana kita adakan bas. Kalau kita jalankan perusahaan bas, kita tak boleh kata anak muda saja boleh jadi passenger. Kita nak cari orang lain juga. Kalau tidak rugi kita berniaga. Sama juga. Ada satu ketika dahulu nak bank orang perempuan saja. Jadi kalau orang perempuan saja pinjam, baguslah juga kalau semuanya orang perempuan menjadi pelanggan kepada bank kita untuk orang perempuan. Tetapi kalau tak beramai orang perempuan meminjam, tapi sepatutnya kita buka kepada semua pihak, mungkin untung lebih daripada apa yang dicadangkan oleh kita. Jadi tak boleh kita nak had-had. Ini kebebasan rakyat. Dan katalah kita tubuh parti untuk orang muda. Orang tua pun barangkali tertarik juga dengan rancangan untuk orang muda. Jadi tak boleh kita nak kata orang tua tak boleh jadi ahli.
ini untuk orang muda saja. Betul. Kesian orang tua macam saya ni. Okey Tengku, saya baca soalan daripada penonton yang Tengku, daripada Razarun Arun. Setujukah Tengku jika dipilih menjadi Perdana Menteri selepas PRU15? Ini kalau saya jawab, orang kata saya ni sombong. Baiklah saya serah kepada Agong untuk menentukannya sesudah rakyat membuat pilihan. Okey, maknanya pada keputusan daripada Yang di-Pertuan Agong ya. Okey, sekejap saya baca soalan yang seterusnya. Betul banyak ni Tengku. Amiruddin Hakim, perkasakan MN dan BN, komen YB tentang budaya warlord dan politik wang dalam UMNO. Bagaimanakah proses peremajaan UMNO sekarang sedangkan peringkat cawangan pun sukar nak terima orang muda dalam parti? Ni kata Nik Aminuddin lagi sekali. Saya rasa pengalaman ini akan hilang. Ini kesan daripada amalan politik dalam tahun 80-an di mana mereka telah menggunakan wang untuk mendapat sesuatu jawatan dan untuk memisahkan golongan-golongan yang tak disetujui mereka, hanya menyokong golongan yang berpihak kepada mereka semata-mata. Cara itu tidak baik dan saya menentang politik wang. Kalau kita galak menggunakan wang, maka orang yang berpotensi, orang yang layak memimpin kita tak akan dipilih kalau dia tak ada wang, ataupun kalau dia tak pandai menggunakan wang untuk mencari pengaruh dan untuk mendapat sokongan. Saya rasa ini akan membunuhkan perjuangan kita. Dan saya rasa kalaulah kita sayang kepada perjuangan untuk bangsa kita, untuk kita menjamin supaya kita maju di masa hadapan, kita kena tolak politik wang. Okey, soalan seterusnya. Kenapa daripada Zaidi Rahman, kenapa UMNO masih mempertahankan pemimpin yang terpalit rasuah kleptokrasi? Sudah tidak adakah pemimpin lain yang boleh diketengahkan oleh UMNO? Daripada Zaidi Rahman. Ya, saya rasa kita bukan kata kita nak pertahan ataupun tidak pertahan. Soalnya orang yang dipilih ikut perlembagaan kita yang mengguna demokrasi untuk mengangkat seseorang ke mana-mana jawatan. Patut kita teruskan sehingga sampai masa kita akan ubahlah untuk kita ikut dengan cara demokratik betul-betul. Demokratik. Okey, kita dah ada masa lagi lebih kurang 5 minit. Jadi kita berbalik kepada tajuk Hala Tuju Muafakat Nasional dalam PRU15 ini. Dia bagi macam Tengku cakap tadi, sekarang patut bubar. Jadi UMNO Muafakat Nasional sudah bersedia, jenteranya sudah bersedia. Pendapat saya, negara ini tak boleh stabil kalau kumpulan majoriti tak berkuasa. Kumpulan majoriti, iaitu orang Melayu, orang Islam, mesti menerima hakikat bahawa dialah orang yang mempunyai pengaruh yang besar dan luas. Dan oleh kerana mereka adalah golongan yang ramai, maka dia boleh menenangkan keadaan, menjamin keselamatan, menjamin keamanan dan menjamin supaya kita dapat hidup secara harmoni. Melayu dan bukan Melayu. Itu yang penting. Kalau orang kumpulan kecil nak menguasai kumpulan besar, tak akan berjaya. Seperti saya sebut tadi, bersatu nak datang, nak telan UMNO, tak boleh. Tak boleh. Ular lidi tadi. Tak boleh. Kerana kita nak tengok kumpulan ramai yang ada pengaruh yang luas, yang besar, akan menguasai keadaan. Dengan cara itu, barulah aman. Dan apa-apa dasar yang dilakukan dapat penerimaan orang ramai. Dan dapat sokongan supaya dapat dilaksana dengan baik dan dengan maju. Memberi faedah kepada orang ramai. Bukan kepada satu dua kumpulan ataupun kepada kumpulan yang kecil. Dengan cara itu barulah ada keadilan dan barulah tenang keadaannya. Dan barulah rakyat rasa nampaknya kita memberi pertimbangan kepada semua pihak. Dan selagi orang majoriti mempunyai peranan dan kuasa,
maka kestabilan tanah air kita akan terjamin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada penonton yang di Malaysia Insight dahulu yang banyak sangat komen. Tapi sebelum tu, saya terlupa nak tanya kepada Tengku soalan yang terakhir. Ramai dah baca banyak sebenarnya Tengku punya kenyataan di media-media mengenai kenyataan Tengku MPBN ataupun yang ada jawatan dalam kerajaan Muhyiddin Yassin perlu meletakkan jawatan selepas bersatu mentawarkan keahliannya, mempertimbangkan untuk tawarkan keahliannya kepada Bukan Melayu. Mungkin secara lebih terperinci sedikit kalau Tengku boleh terangkan kembali asas untuk meminta mereka mengundurkan diri itu. Saya berpegang kepada keputusan UMNO. Kita UMNO berharap kerajaan yang ada sekarang ini hanya berada secara sementara untuk menstabilkan keadaan dan melenyapkan krisis politik supaya rakyat dapat hidup dengan baik. Dan kita harap dengan penyelesaian krisis akan diadakan pilihan raya umum. Apabila diadakan pilihan raya umum, rakyat akan diberi kuasa untuk memilih. Dan kalau rakyat memikirkan kita layak dan kita harap kita ni layak, maka rakyat akan memberi mandat kepada kita. Mandat yang besar dan kuat supaya dapat kita baiki keadaan dalam negara. Nombor satu, menjamin supaya ekonomi kita berjalan dengan pantas. Selain daripada cuba menyelesaikan soal COVID-19 yang membahayakan kehidupan rakyat. Dan yang ketiga ialah supaya keadaan politik dalam negara terus stabil dan kita akan buat perubahan-perubahan yang tidak akan lagi merunsing ataupun menimbul kekeliruan di kalangan rakyat, iaitu soal Melayu bukan orang asal, orang Cina, orang pendatang. Ini semuanya tak akan menyenangkan pemikiran rakyat. Kita nak selesaikan. Kata orang putih, once and for all. Dan saya berharap rakyat akan memberi mandat kepada kita membaiki semuanya ini. Baik, kita dah bersama dengan Tengku Razali. Sekejap, ada satu soalan daripada penonton lagi ke? Okey, sekejap. Soalan terakhir daripada penonton. Komen Tengku tentang prestasi Perdana Menteri sepanjang 7 bulan ini. Soalan daripada Nik Aminuddin lagi. Tak ada apa nak komen. Kerana segala-galanya bersandar kepada usaha nak perangkan COVID-19. Kita nak tahu apakah program untuk ekonomi, apakah program untuk orang muda-mudi. Kerana muda-mudi sudah diberi kelayakan untuk mengundi sekarang. Umur 18 dia berhak secara automatik boleh mengundi. Dan asalkan dia daftar sebagai pengundi. Jadi kita berharap kumpulan ini akan diberi perhatian. Sabah, Sarawak juga kita mahu beri tumpuan kerana mereka dah bangkit banyak hal perkara yang dia tak puas hati. Tak apalah. Jadi kita nak bagi tumpuan juga kepada Sabah, Sarawak. Ini semuanya kena diambil kira sekiranya diadakan pilihan raya umum untuk kita mendirikan sebuah kerajaan baru, insya-Allah. Baik, terima kasih. Ini betul-betul soalan terakhir tadi. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama 40 minit bersama Insight Talk kali ini. InsyaAllah Tengku, kalau ada jodoh kita boleh jumpa lagi untuk bersama-sama dalam topik-topik lain, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada penonton The Malaysia Insight di Facebook yang setia bersama kami dan memberikan komen-komen dan juga orang kata soalan-soalan secara terus kepada Tengku hari ini. Dan nampaknya itu sahaja daripada saya, Nabiha Hamid. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.